Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Irwan Muhibin di sini bersama-sama dengan anda dalam Aki Show episod yang ke-17 hari ini. Masya Allah. Episod apa? Dalam musim yang kedua. Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ah, Alhamdulillah, terima kasih kepada semua. Bersyukur dapat terus bersiaran, dapat terus menerbitkan, dapat terus berkongsi perkara-perkara yang insya-Allah akan membantu kita semua untuk menghidupkan, untuk memartabatkan gaya hidup positif insya-Allah. Kalau perasan kita dalam kebelakangan ni kita sedang dalam, kita tidak bersiaran pada hari yang biasa, yakni hari Rabu pukul 11 pagi, tapi sekarang kita dalam rangka untuk mencuba hari dan waktu yang berbeza untuk kita tengok maklum balas daripada banyak sudut lah ya, insyaAllah. Tapi ala kulli hal kita semua sedang berusaha untuk terus memperbaiki diri, terus memahami apa itu, macam mana kita nak bentuk gaya hidup kita dengan jaya, kita nak bentuk gaya hidup kita dengan gaya hidup yang sihat insya-Allah. Dan tentunya mudah-mudahan ini semua dapat sokongan daripada anda semua lah insya-Allah. Tapi yang paling penting kita dapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. So apa ni kalau anda semua masih ingat lagi minggu lepas Abang Yus banyak berkongsi, banyak menjawab soalan tentang apa itu gaya hidup ketogenik. Uh, Tentang apa gaya hidup ketogenik. So insyaAllah kalau tak salah minggu ni Abang Yus terus akan berkongsi dan cuba untuk menjawab soalan-soalan tentang ketogenik lifestyle insyaAllah. Dan juga kita pun ada perkongsian yang menarik daripada Anip insya-Allah. Dan tanpa melengahkan masa, apa kata kita terus pergi ke Anip insya-Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua hari ini? Alhamdulillah hari ini kita open space. Saya bercakap dalam suasana yang ceria di bawah sinaran matahari. Alhamdulillah dalam episod kali ini saya sendiri pun sebenarnya tak ada apa benda spesifik topik yang saya nak cakap. Just saya go je lah kan. Apa-apa yang saya nak cakap ni insya-Allah moga beri manfaat. So terlebih dahulu saya nak ucap terima kasih kepada Abang Irwan dan semua tim Aki Show insya-Allah. So hari ini alhamdulillah sekali lagi kita bertemu lagi dalam segmen Gaya Hidup Jaya bersama saya Hanif Zanani. So apa yang nak saya katakan hari ini adalah macam mana kita nak perbaiki diri kita sendiri. So alhamdulillah setiap hari kita kena sentiasa fikirkan macam mana kita nak memperbaiki untuk kita improve lagi apa benda yang kita buat hari-hari. So apa benda yang kita buat hari ini tu mesti lebih baik daripada apa yang kita buat semalam. Dan of course kita perlu merancang supaya apa yang kita buat esok hari adalah lebih baik daripada hari ini. Okay. So alhamdulillah terlebih dahulu saya ucap terima kasih kepada semua yang berada di sekeliling saya ni, kepada semua yang berada dalam live kali ini. Terima kasih saya ucapkan kerana setia bersama Aki Show dalam episod yang ke-17. So kalau tanpa anda semua, tanpa kru-kru di belakang tabir dalam Aki Show ni, kepada tuan-tuan director yang bertungkus lumus untuk menjayakan episod-episod Aki Show setiap minggu tanpa ada sebarang gangguan, alhamdulillah. Tapi dalam setiap ujian itu, dalam setiap
kesukaran itu pasti kita akan nampak hasil di satu hari nanti. Pasti akan kita nampak hikmah di sebalik apa yang berlaku, hikmah di sebalik apa yang terjadi di sekeliling kita. So berbalik-balik kepada apa yang saya perkatakan tadi, iaitu sentiasa memperbaiki diri, sentiasa merubah diri kepada yang lebih baik. So nak jadikan cerita, Alhamdulillah sebenarnya tim kami dekat Aki Bekmat, dekat Aki Cafe, kami sentiasa mempunyai satu tim yang sentiasa berkembang, yang sentiasa improve dari satu semasa ke satu semasa yang lain. So baru-baru ni kami sangat sibuk Kami sangat sibuk di cawangan kami di Melaka, di Merlimau, di mana kami membuka sebuah lagi kedai Aki Cafe to be specific. Kami ada di Melaka, di Merlimau. Kami ada Aki Cafe yang kami tubuhkan, iaitu cawangan yang kedua Aki Cafe. Alhamdulillah 2021 sangat-sangat mencabar, terutamanya dalam dunia perjalanan bisnes kami. Macam mana dengan anda semua, 2021 dah nak berakhir. Ni dah bulan 11, ni dah bulan nak masuk bulan 12 ya. So harap kita sama-sama berfikir sejenak bagaimana kita dapat improvekan lagi kita punya bisnes ke, diri kita sendiri ke, so that bila kita melangkah ke 2022 kita dah bersedia. Jadi insya-Allah saya kira saya pun tak perlu bercakap panjang lagi berkenaan dengan apa-apa yang hari ni untuk hari ni tak ada apa yang saya nak kongsikan lagi. So saya just nak ucap terima kasih kepada semua yang menonton dalam rancangan kali ini. So saya nasihatkan kepada diri saya dan semua orang agar kita sama-sama memperbaiki, agar kita sama-sama improve lagi diri kita sendiri, so that bila kita improve diri, orang yang akan ada di sekeliling kita akan sama-sama improve bersama dengan kita. Begitu juga apa yang sedang kita lakukan seperti bisnes kita pun akan sama-sama improve. So sekian saja, anda jangan ke mana-mana sebab sekejap lagi ada lagi segmen daripada Abang Yus. InsyaAllah beliau akan kongsikan banyak lagi perkara, banyak lagi persoalan tentang ketogenik lifestyle ni yang mungkin anda pun ada soalan nak diutarakan. Boleh je komen kat situ. So terima kasih kepada yang komen di bawah ni, terima kasih kepada yang share tadi tu, terima kasih saya ucapkan. So akhir kata daripada saya, saya harap dan saya doakan kepada semua daripada kita pun sama-sama dipermudahkan urusan. Anda pun sama, tolong doakan saya agar urusan kami semua di Aki Bekmat, di Aki Cafe juga dipermudahkan. Sebab banyak urusan yang kami masih nak buat sekarang ni. So tanpa doa semua, tanpa doa ibu bapa kita semua juga, kita takkan ke mana. Jadi teruskan berdoa. Okay, so sampai di situ. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Harapnya anda semua sihat-sihat belaka. Kita jumpa kembali dalam episod ke-17 ya, Aki Show. Agak cepat masa berlalu baru minggu lepas last Sunday kita bersiaran dan kali ini kita bersiaran lagi ya pada episod ke-17. Pada minggu ini saya akan terus menjawab soalan-soalan lazim berkenaan dengan ketogenik lifestyle. Kita dah jawab beberapa soalan pada minggu lepas. Tapi ada lagi soalan yang masuk yang tak sempat kita nak address dalam waktu yang terhad yang kita ada. So kita telah compilekan dan saya akan cuba jawab soalan-soalan ini pada minggu ini. Harapnya soalan-soalan ini boleh membantu anda sekiranya anda berminat ya untuk melakukan ketogenik lifestyle, ataupun anda hanya curious ya nak tahu lebih berkenaan dengan pemakanan ataupun gaya hidup secara keto ini, apa itu sebenarnya and all that. Ada soalan-soalan yang kita dah jawab minggu lepas, anda boleh tengok episod minggu lepas di YouTube Aki Show, dan kita akan terus menjawab soalan-soalan pada minggu ini. Okay, alright, soalan-soalan yang ada pada saya. Okay, kita tengok dulu soalan ini. Ada soalan ni tanya, persoalan ini berkenaan dengan nak makan apa ya. Nasi, mie, pasta, roti semua tak boleh makan. Habis nak makan apa? Okay. Kalau anda familiar dengan ketogenik lifestyle, anda mungkin tahu
yang pemakanan secara keto ini memang kita sangat-sangat restrict ya, pengambilan karbohidrat. Jadi banyak nasi, misalnya makanan seperti nasi, pasta, mie, vegetarian ya. Ini semua dan juga makanan-makanan yang diproses. Ini semua banyak mengandungi karbohidrat. Jadi ini memang dikurangkan kalau ikut macros yang disarankan dalam ketogenic lifestyle ni memang kena kurangkan sangat-sangat. Jadi nasi mie pasta ni nak replace dengan apa? Okey. Kalau dulu masa mula-mula ketogenic lifestyle ni bermula banyak masih kurang pilihan, ramai yang replace nasi misalnya dengan cauliflower rice. Dibuat daripada bunga kobis. Bunga kobis kita chop halus-halus dan kita boleh substitute that as rice buat nasi goreng dengan cauliflower ni pun boleh juga jadi sedap juga ya. Tapi sekarang ni dah banyak substitute lain ya. Antaranya substitute yang sangat versatile yang saya sendiri guna. Saya dah lama saya tak makan cauliflower rice ni. Lagipun sekarang ni cauliflower dah mahal ya, harga sayur dah naik. So mungkin siapa yang selalu makan tu terpaksa switch nak cari substitute lain ni. Cauliflower kalau tak silap saya sekilo sekarang dalam RM17 kot daripada RM5 atau RM6 sebelum ni dah naik secara mendadak. Okey, sekarang dah banyak konjac rice ya ataupun konjac mie. Ini adalah dibuat daripada sejenis tanaman yang banyak ditanam di Jepun, Korea dan juga di China. Tanaman ini dia boleh dihasilkan, kita boleh hasilkan, dia sangat fibrous, dia banyak fiber, kita boleh hasilkan dalam bentuk seperti rice, nasi, ataupun bentuk kuih tiaw, ataupun bentuk mie, bentuk pasta ya, dan boleh digunakan dalam pemakanan kita untuk menggantikan nasi dan mie tadi. Ini yang paling senang, boleh didapati di pasaran secara meluas juga sekarang ini di Malaysia. Anda boleh beli online. Saya tak jumpa lagi yang dijual di kedai, tapi di online banyaklah, kalau nak beli online boleh. Dan ini boleh replace senang je. Kalau masak yang berkuah misalnya sup ataupun tom yum, mie tom yum ke, boleh guna konjac mie. Ada satu lagi yang juga versatile dan ini juga saya suka, dipanggil oat fiber noodle. Oat fiber noodle ni banyak saya gunakan untuk gantikan pasta ya. Kalau misalnya biasa makan spaghetti bolognese, boleh ganti pasta spaghetti tu dengan oat fiber noodle ni. Ada juga jual online ya, boleh dapatkan online. So tak susah, hanya perlu we need to get used to it lah untuk menggantikan. Tapi kalau anda betul-betul nak buat keto, ini semua tak akan menjadi masalah, sepatutnya tak menjadi halangan pada anda. Untuk roti memang tak ada masalah langsung, sebab roti boleh je kita buat low carb bread ataupun keto friendly bread ya, yang saya rasa lebih sedap daripada roti-roti biasa pun. Ini pun banyak juga keto bakers yang jual, ataupun kalau anda nak buat sendiri pun boleh. Cari je resepi di YouTube ya, siap dengan instruction, so anda boleh buat sendiri. Okay, so keto bread tak ada masalah kalau anda biasa makan roti. Macam masa saya mula-mula start keto dulu, memang ini masalah sebab saya suka makan roti dan masa tu tak ramai yang orang tahu cara nak buat keto bread ya. Tapi sekarang memang tak ada masalah langsung. So insya-Allah anda boleh cuba. Okay, soalan seterusnya, macam mana nak tahu dah ketosis atau tidak? Okey, ketosis ni adalah bila badan anda berada dalam keadaan metabolik di mana anda mula membakar lemak ya untuk mendapatkan tenaga, as opposed to burning sugar untuk energi. Jadi macam mana nak tahu berapa lama untuk anda masuk ke dalam fasa ketosis ini? Ini bergantung pada setiap individu juga setiap orang mengambil masa yang berbeza. Selalunya dalam 3-4 hari anda dah boleh berada dalam keadaan ketosis. Setengah orang mungkin mengambil masa yang lebih lama. Tapi kalau orang yang dah biasa, mungkin dalam 1-2 hari pun dah boleh achieve ketosis ya. Ada cara untuk kita tahu macam mana kita, kalau ikut secara feel ya, ataupun secara apa yang kita rasa, tanda-tanda yang menandakan anda berada dalam ketosis ini, anda dapati energy level anda maintain ya sepanjang hari. Energy level tetap je, dia takkan kurang, tak ada high energy, low energy. So tak ada macam efek-efek sugar crash apa semua tu, tak ada. So
rasa macam energetik, anda sentiasa bertenaga walaupun anda kurang makan. Itu lagi satu tanda anda tak lapar ya. Walaupun tak makan, anda tak rasa lapar seperti mana yang time bila-bila anda banyak makan karbohidrat dulu. Lagi satu, anda pun tak mudah mengantuk ya, because energy level maintain, so tak mudah mengantuk. Otak pun rasa macam clear, tak ada brain fog ya. Anda senang nak recall, senang nak mengingat ya. Ini adalah semua tanda-tanda yang anda berada dalam ketosis. Bila malam pun nak tidur pun senang ya, dan anda juga mula notice yang anda akan kehilangan berat badan. So ini adalah tanda-tanda fizikal atau tanda-tanda yang anda boleh rasa sendiri menandakan bahawa anda mula berada di dalam keadaan ketosis. Ya, tapi kalau nak test, nak make sure whether you are in ketosis or not, ada beberapa cara sebenarnya. Anda boleh test melalui air kencing ya, ada test yang dipanggil urine strip yang anda boleh dipkan dalam air kencing dan akan tengok strip tu akan bertukar warna. So jika anda strip tu bertukar jadi warna purple, maknanya ada banyak ketones ya di dalam urine anda. Tapi urine strip test ni adalah bukanlah ujian yang efisien sebenarnya. Kalau mula-mula anda nak buat tu boleh. Sebabnya bila test air kencing, maknanya ketones yang dalam air kencing tu adalah ketones yang berlebihan ya, yang badan dah mula nak buang. So badan mungkin produce banyak ketones tapi badan tak efisien lagi menggunakan ketones itu untuk sebagai sumber tenaga. Jadi banyak yang dibuangkan melalui air kencing. So pada mula-mula anda buat keto, mungkin anda boleh gunakan urine strip ni untuk test. Tapi bila anda dah efisien menggunakan ketones, anda dapati test ini mungkin tak berkesan lagi ya. Strip tu tak akan bertukar purple lagi because badan anda takkan mengeluarkan ataupun takkan membuang ketones melalui air kencing. Badan anda dah mula efisien menggunakan ketones itu untuk tenaga. Ada lagi satu cara adalah dengan test nafas anda. Dia ada macam breathalyzer. Dia macam kalau nak test alkohol dalam nafas itu, boleh juga guna yang ini. Itu pun tak berapa accurate juga. Yang accurate sekali, yang paling tepat sekali adalah menggunakan dengan ujian darah ya, blood ketone monitor. So ini macam juga nak test glukos dalam darah. Anda perlu prick finger anda atas satu strip dan masukkan dalam meter yang akan membaca reading ketones level anda ya. So ini boleh didapati di farmasi ataupun boleh didapatkan online juga. So ini adalah cara yang paling accurate untuk test ketone level anda. Kalau nak kira nutritional ketosis ni, ketones level anda patut berada dalam 1.0, between 1.0 and 3.0 millimoles per liter ya, itu bacaannya. Itu adalah nutritional ketosis. Okey, soalan seterusnya, apa beza keto adapted dan fat adapted? Okey, keto adapted ni bermaksudnya badan anda dah mengeluarkan ketones ya, dan badan anda mula menggunakan ketone sebagai sumber tenaga. Ini hanya boleh berlaku bila anda tidak mengandungi, badan anda tiada lagi karbohidrat ya, tiada lagi glukos untuk digunakan sebagai tenaga. So ini anda dah boleh bila badan anda dah mula menggunakan ketones ini, dah kira macam keto adapted lah. Tapi keto adapted ni, keto adapted ini tak bermakna anda fat adapted. Sebabnya fat adapted ni maksudnya anda telah mencapai something yang kita panggil metabolic efficiency ya, maknanya badan anda boleh membakar lemak secara efisien. So kalau tak ada glukos, kita boleh switch tu bakar lemak. Bila ada glukos, badan kita akan menggunakan glukos sebagai tenaga. Dan bila kita deplete balik glukos energy tu, badan boleh switch balik untuk menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. So itu adalah fat adapted. Untuk jadi keto adapted ni mungkin dalam 4-5 hari dah boleh keto adapted, tapi untuk fat adapted ni mungkin mengambil 3 hingga 4 bulan ya. Okey, makan banyak lemak ni tak bahaya ke untuk kesihatan? Okey, lemak yang kita makan dalam ketogenic lifestyle ini lemak-lemak yang sihat ya. Yang bukan fats daripada sumber yang tidak elok. Jadi banyak kajian dah yang membuktikan bahawa tiada direct correlation ya dengan dietary fat ataupun dietary kolesterol. Maknanya lemak yang kita makan dengan lemak kolesterol ini dengan heart disease contohnya. Sebab untuk heart disease ni kita perlu tengok banyak faktor-faktor lain juga ya, seperti
stres, lifestyle kita dan juga pengambilan gula yang berlebihan. Ya, ada banyak kajian menunjukkan culprit sebenarnya adalah pengambilan gula yang berlebihan yang boleh mengakibatkan keradangan dalam badan kita and eventually boleh mengakibatkan penyakit-penyakit lain ya, penyakit-penyakit tidak berjangkit or non-communicable diseases seperti heart disease, diabetes dan sebagainya. So anda boleh Google saja online, banyak research yang sudah membuktikan bahawa tiada direct correlation ya pengambilan lemak secara pemakanan lemak ini dengan heart disease. Okey, kolesterol tinggi lepas buat keto bahaya ke tak bahaya? Okey, ramai yang bila buat kolesterol reading ya, check blood test lepas buat keto ni dia akan tengok kolesterol dia shoot up. Naturally memang akan shoot up lah sebab kita banyak makan good fats ya. Tapi anda juga perlu tengok because kolesterol itu dia ada komponen-komponen dia. Dia ada kolesterol yang dipanggil LDL, HDL dan juga triglycerides ya. Komposisi ini yang kita perlu tengok. Kalau setakat tengok total kolesterol dia mungkin tak membawa maksud yang sangat jelas ya. Yang paling penting kita nak triglyceride kita rendah, LDL kita rendah dan HDL kita tinggi. So anda perlu tengok ya komposisi lipid profile anda. Dan juga sebenarnya kalau tengok LDL pun dia ada juga komponen dia, LDL yang kecil dan LDL yang besar, yang mana yang kita nak tinggi, yang mana kita nak rendah. So sebenarnya pada saya isu kolesterol ini perlu dikaji lebih lagi. Jadi anda hanya perlu tengok kalau misalnya lipid profile anda tinggi dan tak turun-turun after a while, ramai pengatur after a while dia akan tengok lipid profile dia akan menjadi lebih baik, akan stabilize. Tapi jika anda kolesterol level anda tetap tinggi, maknanya anda mungkin seorang hyperresponder ataupun anda mungkin ada hyperkolesterolemia ya, maknanya it runs in the family. So yang paling baik adalah untuk mendapatkan nasihat doktor ya berkenaan dengan lipid profile anda. Okey, kita ada masa untuk one last question ya. Makan banyak lemak ni nanti visceral fat tak tinggi ke? Okey, visceral fat ini tidak bergantung directly dengan dietary fat sebenarnya. Sebab ia juga adalah daripada pengambilan karbohidrat yang berlebihan ya. So itu yang distorekan as visceral fat. So bila anda mengamalkan keto selalunya dan juga jika anda mengamalkan senaman high intensity level training, selalunya cepat ya untuk visceral fat kita ini boleh dikurangkan. Jadi tak ada masalah untuk makan good fats sewaktu mengamalkan keto ini. Itu saja masa yang kita ada untuk jawab soalan-soalan ini. InsyaAllah saya rasa banyak dah. Ini semua FAQs ya, frequently asked questions about ketogenic lifestyle. Anda boleh tengok daripada episod lepas dan juga episod ini. So hopefully boleh address some of the issues that you have. So jika anda ada soalan-soalan lain boleh juga tulis di ruangan komen. Kita akan compile soalan ini dan kita akan jawab juga. Kalau tidak di episod akan datang, kita akan jawab di social media kita. Okey, semoga sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Harapnya anda terus beristiqamah dengan apa-apa yang telah anda decide untuk lakukan untuk mengubah cara hidup anda ke arah yang lebih sihat, insyaAllah. Terima kasih Abang Yus. Masya Allah perkongsian yang menarik daripada mereka berdua. Dan mudah-mudahan anda semua dapat manfaat daripada perkongsian Anip dan juga Abang Yus. Masya Allah kita memang sekarang dapat lihat banyak orang yang sudah mula lebih untuk memahami kepentingan gaya hidup sihat tu kan. So lebih lagi ke teman-teman kita yang dicabar dengan macam-macam cabaran lah dari banyak segi untuk memaintainkan gaya hidup sihat insya-Allah. So mudah-mudahan
semua yang telah dikongsikan anda dapat ambil dan dapat amal, dan insyaAllah ada manfaat dalam hidup anda, insyaAllah. Okay, so, terima kasih dari kami semua, keluarga besar Aki Show. Terus follow kami di social media. Kita ada Instagram, YouTube dan juga Facebook. uh, Berjumpa lagi insyaAllah di episod yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.